Assalamualaikum. Apa khabar semua anak murid? Kita jumpa lagi pada hari ini. Semalam kita ada kelas, hari ini pun kita masih ada kelas. Masih lagi dalam topik yang sama, kebersihan dan kesihatan dalam topik menulis. Semalam kita dah belajar muka surat, belajar buku teks, cara menjawab soalan. Kita baca teks. So hari ni kita nak cuba buatlah latihan. Okey, hari ni kita beri perhatian kepada latihan. Jom buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 52 dan 53. Okey, sambil kamu tengok video Ustazah ni, make sure dekat keliling kamu dah ada kelengkapan yang cukup. Dah ada buku aktiviti jilid 1, dah buka muka surat 52 dan muka surat 53, dah keluarkan alat tulis kamu. Kalau boleh kita buat sama-sama. Okey, sekarang Ustazah, kamu pause video Ustazah ni, kamu pergi ambil kelengkapan kamu. Lepas tu kita buat sama-sama. Okey, dah ready? Seterusnya. Okey, jom baca bersama. Tara, okey, tengok buku teks muka surat 52, buku aktiviti muka surat 52, aktiviti 3. Okey, tengok arahan. Okay, apa-apa pun mesti baca arahan dulu. Baca dan tulis jawapan berdasarkan soalan. Okey, di sini dia ada bagi petikan dialog di antara Dahlia dan Puan Zarina. Dialog ni apa? Dialog ni maksudnya perbualan. Perbualan di antara Dahlia dengan Puan Zarina. Okey, jom. Kalau dalam kelas kita bolehlah minta tolong siapa-siapa baca kan. Ada orang jadi Dahlia, ada yang jadi Puan Zarina. Tapi sebab kita tak ada dalam kelas, tak apalah Ustazah baca, kamu semak. Okey, boleh tengok buku kamu. Cara membasuh sayur. Dahlia, bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Puan Zarina, boleh. Boleh Dahlia. Sebelum itu, tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Dahlia, mengapakah air itu dicampurkan dengan garam, ibu? Puan Zarina, garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Dahlia, oh begitu. Puan Zarina, sekarang mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Dahlia, selepas itu barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Puan Zarina, ya, rendam selama 10 minit. Kemudian barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Dahlia, baiklah ibu, saya sudah faham. Terima kasih kerana mengajar saya. Puan Zarina, sama-sama Dahlia. Okey, ini adalah perbualan di antara Dahlia dan Puan Zarina. Kamu rasa apa hubungan Dahlia dengan Puan Zarina ni? Anak murid dengan cikgu ke? Cucu dengan opah ke? Ataupun anak dengan ibu? Kamu rasa apa? Ya, bagus. Tepat sekali. Hubungan di antara anak dan ibu. Macam mana kamu tahu dia Dahlia dengan Zarina ni anak dengan ibu? Ni nampak tak? Ada sebut perkataan ibu. Dahlia cakap, bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur itu? So Dahlia ni minta tolong dekat siapa? Dekat ibu dia. Cara nak basuh sayur. Dia bagi step. Daripada cara yang pertama, daripada kena basuh, masukkan garam, kemudian kena bilas. Kenapa nak masukkan garam? Sebab garam itu membuang ulat yang melekat pada sayur. Sebab tu kena letak garam dalam air. Lepas tu, lepas dah bubuh garam apa semua, kena basuh bersih, kena bilaskan. Sebab nak buang kotoran yang dah keluar tadi. Kemudian dia ajar cara nak rendam. Kemudian dia ajar lagi, ibu ni ajar cara nak simpan. Okey. Petikan ni
menceritakan cara untuk membasuh sayur. Okey, boleh faham? Senang je kan petikan ni. Kalau kamu baca, kalau tak faham boleh baca banyak kali. Tapi insyaAllah saya rasa semua orang faham. So, kita teruskan dengan latihan. Okey, tengok muka surat 53. Okey, ini adalah soalan-soalan yang diberikan. Ada berapa soalan? Ada 5 soalan. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 soalan. So, saya ingat ada 5 tadi, rupanya ada 6. Ada 6 soalan dan kita perlu jawab semua soalan ni. Sama kaedah dia macam yang semalam kita belajar. Hari ni kita nak buat latihan untuk soalan yang ni pula. Pertama sekali, kamu kena kenal pasti apa kata kunci. Dalam setiap soalan ni mesti dah ada kata kunci yang kita boleh rujuk balik dekat ni dekat dalam petikan ni. Selalunya apa yang ada dalam soalan ni mesti ada dekat dalam petikan. So kita boleh cari jawapan dalam petikan. Jawapan dah ada dah sebenarnya, tak susah pun. Cuma kita kena cari. Okey, jom. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, kamu sambil pegang pensel kita buat sama-sama. Okey, soalan yang pertama. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Ingat tak? Ustazah kata kalau perkataan siapa ni untuk jawab, dia merujuk kepada orang. Okey, lagi sekali Ustazah baca soalan. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Dia tanya siapa yang tunjukkan cara bersihkan sayur ni. Pertama sekali kena cari kata kunci. Cara menunjukkan cara membersihkan sayur. Siapa yang tunjukkan cara bersihkan sayur ni? Siapa? Puan Dahlia. Okey, macam mana cara nak jawab soalan ni? Pertama sekali, kamu kena potong terus. Bila jawapan, tak perlu letak siapa. Buang siapa ni. Dan kamu salin balik yang ni. Yang depan ni salin balik. Okey. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Nampak tak? Salin balik. Siapa kat belakang ni tak payah tulis. Sebab siapa ni kata tanya. Kata tanya kamu tak payah tulis. Okey, salin balik. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Okey, ialah siapa? Dalam dialog ni ada 2 orang je, Dahlia dengan Puan Zarina. Jadi siapa yang tunjukkan dekat Dahlia? Mestilah Puan Zarina. So kamu terus tulis jawapan. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia ialah Puan Zarina, Ibu Dahlia. Boleh? Kalau kamu nak tulis Puan Zarina, dah berhenti. Kamu tak nak tulis Ibu Dahlia pun boleh, pun diterima. Tapi kalau kamu tulis Puan Zarina, Ibu Dahlia, yang tu lagi bagus. Okey, boleh faham? Boleh? Pertama sekali kamu tengok kata soal dia apa. Kata soal dekat sini siapa. Bila siapa, jawapan tu mestilah orang. Sekejap, susah letakkan je. Ni siapa. Kalau siapa mesti jawapan dia orang. Ni Puan Zarina. Okay, yang depan ni kamu salin balik. Tak susah pun. Salin je balik. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia ialah jawapan ada kat atas. Puan Zarina, Ibu Dahlia. Okey, boleh? Okey, tengok soalan kedua. Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Okey, baca soalan lagi sekali. Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Okay, kata tanya ni, apa kata tanya dekat dalam soalan ni? Tadi siapa? Yang sekarang ni apa? Berapa? Sekarang dia tanya berapa. Kata tanya dia
berapa. Okey, jom kita tengok jawapan. Macam mana nak tulis jawapan? Tapi sebelum kita tulis jawapan, kita kena cari kata kunci. Kata kunci tu apa? Kata kunci tu perkataan yang ada dekat soalan, sama juga ada dekat dalam petikan ni. Lagi satu cara nak jawab soalan ni, senang je. Kalau soalan nombor 1 tadi, ni, jawapan dia dekat atas ni kan? Ni dekat atas ni. Kalau soalan nombor 2, jawapan dia mesti dekat bawah. Bawah sikit daripada yang nombor 1 tadi. Tadi nombor 1, jawapan dia, ni Puan Zarina. Ni jawapan dia tadi, Puan Zarina. Boleh, dia bagi tahu, boleh. Soalan yang kedua, jawapan dia mesti tak adanya jawapan dia tiba-tiba jawapan dia dekat bawah ni. Nombor 2, jawapan kat bawah ni. Nombor 3, jawapan dekat sini. Tak ada. Dia akan ikut turutan. Sini nombor 1. Nanti nombor 2 dekat bawah sini. Nombor 3 kat bawah sini. Nombor 4 kat sini. Nombor 5 kat sini. Nombor 6 kat bawah. Macam ni. Dia akan ikut turutan. Sebab tu penting kalau kamu dah tanda, kamu dah jumpa jawapan, kamu tanda. Tanda macam Ustazah ni. Tadi kita dah tanda kan Puan Zarina nombor 1 ni. Okey, sekarang jom kita tengok soalan nombor 2. Okey, berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Okey, kata soal dia berapa. Berapa ni selalunya mesti nombor. Berapakah duit awak? Berapakah bilangan kereta yang awak ada? So berapa ni melibatkan nombor. Jadi kita tanya kawan kita, kau ada berapa duit? Kita jawab, ada RM2. Dia melibatkan nombor. Sama juga macam nombor 2 ni, dia tanya berapa banyak garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. So, ni soalan jawapan nombor 1. Jadi jawapan nombor 2 mesti bawah sikit je daripada dia. Jom kita baca. Okey. Mana garam. Sini. Tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Nampak tak? Garam. Sini dia tanya berapa garam. So, kita kena jawab lah berapa. Dia bagi dekat sini. 1 sudu kecil garam. Boleh faham? 1 kan bilangan. So, jadi jawapan dia 1 sudu kecil garam. Okey, macam mana nak tulis jawapan? Nak tulis ke berapa banyakkah ni nak kena tulis ke? Tak perlu sebab itu kata soal yang ni kita padam, kita jawab. Ambil yang sini. Kalau kata tanya, kita tak perlu tulis. Salin balik yang ni. Okey, garam yang perlu dimasukkan ke dalam air sebanyak berapa? 1 sudu kecil garam. Okey, boleh? Okey, ini jawapannya. Sebanyak 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, yang depan tu kita tak tulis. Kita tulis sebanyak 1 sudu kecil garam. Yang ni salin balik. Boleh? Jawapan ada dekat atas ni. 1 sudu kecil garam. Senang tak? Senang je. Kamu faham soalan, insyaAllah kamu boleh dapat jawapan. Cari dekat atas ni. Sebanyak 1 sudu kecil garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Ustazah pesan kan semalam tak nak tulis 1 sudu kecil garam. Dah, titik. Tak nak. Kalau kamu jawab macam tu, kemungkinan markah kamu dapat sikit lah. Jawapan kamu tak begitu tepat. Kalau kamu jawab penuh macam ni, itu adalah jawapan yang terbaik. Okey, boleh? Okey, kalau kamu dah tulis sekarang, kamu potong berapa ni? Potong kat buku kamu berapa. Potong dia, lepas tu tulis jawapan.
Okey, boleh? Okey, Ustazah saya tak sempat lagi tulis. Berhentikan video Ustazah ni, kamu tulis. Tengok yang Ustazah buat, kamu tulis. Okey. Alright, okay, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Apakah tujuan air dicampur dengan garam? Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Apakah tujuan air dicampur dengan garam? Okey, sama juga kata soal dia apa? Apakah tujuan ni? Apakah kata soal dia? Okey, tadi kita dah jumpa ini jawapan nombor 1. Ini jawapan nombor 2. Okey, mana jawapan nombor 3? Boleh tak jawapan nombor 3 kat atas? Salah lah, tak betul. Kamu senang je, kamu cari dekat bawah. Tak adanya jawapan nombor 3 tiba-tiba kat atas sini ni, kat sini. Tak ada. Jawapan dia mesti dekat bawah sikit je daripada dia. So, kita kena cari. Okey, soalan dia tanya, apakah tujuan air dicampur dengan garam? Okey, kita pergi kat bawah terus. Mengapakah air itu dicampur dengan garam, Ibu? Dahlia tanya kat sini. Ni tadi jawapan dah. Nombor 2. Okey, kita potong dah guna dah. Okey, sambung. Mengapakah air itu dicampur dengan garam, Ibu? Inilah dia tanya mengapa kena campur dengan garam. Ni kata kunci dia. Dicampur. Ni pun ada dicampur. Kamu tengok kata kunci dia sama kan? Okay, so apa Ibu jawab? Garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. So, inilah jawapannya. Garam itu untuk membuang ulat yang melekat pada sayur. Saya tak boleh buat lah, nanti tak nampak pula. Okay, so saya tanda macam tu. Inilah jawapannya. Okay, macam mana nak tulis? Terus tulis ke? Membuang ulat. Boleh ke nak tulis macam tu je? Tak boleh. Tak boleh terus tulis macam tu. Macam mana nak buat? Apakah ni buang? Sebab dia kata tanya, tak payah salin. Tujuan, salin yang ni. Tujuan air itu dicampur dengan garam untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Okay, boleh? Okay, itu jawapan dia. Senang je. Potong balik yang ini. Salin balik ini. Daripada situ sampai sini salin balik. Tujuan air dicampur dengan garam untuk. Dia dah jawapan kat atas ni. Untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Salin balik. Okay, boleh? Tengok sini. Ni Puan Zarina yang cakap. Untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Okay, boleh? Okay, ini jawapan nombor 3. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Mengapakah sayur perlu dibersih dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam? Ni dia tanya mengapakah sayur perlu dibersih. Okay, apa kata soal kat sini? Kata soal dia mengapakah. Ni kata soal dia mengapakah. Okay, itu kata soal dia. Okay, tak apalah. Okay, jom kita tengok. Tadi ini jawapan nombor 1. Ini dah jawapan nombor 1 dah. Sini pun sudah. Sini pun sudah. Okey, soalan nombor 4 mesti dekat bawah ni. Jangan tengok kat atas, tengok bawah terus. Tak payah nak baca balik daripada atas. Okey, ni kita dah guna dah. So, kita terus je ke bawah. Tak payah baca balik daripada atas. Okey, sekarang mari kita bersihkan sayur itu dan bilas dengan air untuk membuang kotoran. Okey, cari kata kunci. Apa kata kunci? Siapa nampak kata kunci kat sini? Ya, betul. Siapa yang cakap tu? Dibersihkan dan dibilas. Nampak tak sama kat sini? Sekarang mari kita bersihkan sayur ini dan bilas. Nampak tak? Ni kata kunci dia. Alah, tak payahlah. Saya buat ni. Ni kata kunci dia sama kan? Bersih dan
bilas. So jawapan dia mestilah dekat area situ. So kenapa nak bersihkan dan bilas? Untuk membuang kotorannya. Okey, boleh? Kamu cari dia punya kata kunci yang sama. Kamu bolehlah terus dapat jawapan. Okey. Macam mana nak tulis jawapan? Jom kita tengok. Saya lem balik. Tadi kata soal tadi kita dah potong. Maksudnya tak payah tulis. Okey. Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Salin balik. Nampak tak? Sekejap, susah buat naik atas ni. Sekejap ya. Alamak, kenapa ni? Saya nak bawa naik atas je. Okey, ni. Sayur salin balik perlu dibersih dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Ni kamu salin balik. Nampak tak susah salin? Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Sambung jawapan dia. Untuk membuang kotorannya. Okey, nampak tak? Senang je kan sebenarnya. Benda dah ada Ada soalan ni salin balik, jawapan dekat atas. Okey, boleh? Okey, itu jawapan dia. Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam untuk membuang kotoran. Okey, dapat? Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Okey, soalan berapa. Ingat tak Ustazah kata tadi, kalau kata tanya berapa, mesti melibatkan apa? Melibatkan nombor. Bila berapa, mesti melibatkan nombor. Kamu tak payahlah cari benda lain. Mesti dia berkaitan dengan nombor. Okey, tadi soalan nombor 1 dah ada jawapan. Okey, nombor 1 dah. Nombor 2 dah. Nombor 3 dah. Nombor 4 pun dah. Okey, so nak cari soalan nombor 5. Jawapan nombor 5 mestilah dekat bawah ni. Bawah sikit je daripada dia. Tak payah cari bawah-bawah sangat. Cari dekat bawah sikit je daripada dia. Okey, dia tanya apa? Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Okey, jom cari kata kunci dia. Apa kata kunci dia? Rendam. Rendam. Jom kita baca. Selepas itu, barulah direndam di dalam air garam. Betulkah ibu? Okey, Dahlia cakap kena rendam dalam air garam. Tapi dia ada nombor tak kat sini? Ada tak dia bagi tahu berapa lama? Tak ada. Baca lagi bawah. Puan Zarina jawab apa? Ya, rendam selama 10 minit. Ada nombor tak dekat sini? Ada. Apa dia? 10 minit. Dah dapat jawapan. Senang kan? Kamu cari kata kunci dia, kamu terus dapat jawapan. Okey, so macam mana nak tulis? Kita tengok jawapan dia. Okey, sayur itu perlu direndam selama 10 minit. Okey, macam mana? Sama juga. Berapa lamakah ni tak payah tulis. Salin balik yang ni. Okey, salin balik daripada sini. Sayur itu perlu direndam. Okey, ni kamu salin balik. Nampak tak? Sama kan? Sayur itu perlu direndam. Jawapan dekat atas selama 10 minit. Salinlah balik. Selama 10 minit. Senang kan? Salin soalan, salin jawapan. Semua dah ada dalam buku ni. Okey, boleh? Dah siap? Okey, jom kita pergi soalan ke-6. Okey, sayur yang dibersihkan disimpan di mana? Okay, ulang lagi sekali. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Okey, apa kata tanya kat sini? Di mana? Di mana ni selalunya berkaitan dengan tempat. Tempat dia disimpan. Dekat mana disimpan? Okey, sebelum tu kita tanda dulu. Okey, ni soalan nombor 1 ni sudah.
Kalau buku kamu dah conteng kan, kamu dah potong-potong-potong, so kamu senang lah. Ustazah kena ulang balik lah sebab dia hilang tadi. Okey, ni sudah. Kamu tanda, kamu nampak Ustazah tanda ni, kamu potong. Supaya kamu cepat. Ini pun sudah, 10 minit sudah. Okey, so baca yang dekat bawah ni je. Okey, ya, rendam selama 10 minit, kemudian barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik. Ada tak lagi apa ni? Apa tadi perkataan yang kata kunci ya? Ada kata kunci yang sama. Kemudian barulah ditapis. Tadi ditapis tak ada. Okey. Dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur dibalut dengan plastik dan disimpan. Ni kata kunci dia. Disimpan. Sama kan? Okey. Dan disimpan di dalam peti sejuk. So, inilah jawapannya. Disimpan di dalam peti sejuk. Okey, macam mana nak tulis jawapan? Okey, sayur yang telah dibersihkan disimpan di dalam peti sejuk. Okey, ni kata tanya di mana? Di mana ni kita potong lah. Okay, kamu potong sekarang. Potong kata tanya tu, salin je yang depan ni. Sayur yang telah dibersihkan disimpan. Okey, salin balik. Sayur yang telah dibersihkan disimpan. Jawapan dekat atas, di dalam peti sejuk. Salin dekat sini. Di dalam peti sejuk. Okey, boleh? Dapat? Dapat tak? Senang kan? Kalau kamu cari kata kunci dia, ni disimpan. Oh, sini disimpan. So, kat situlah jawapan dia. Dan dia mesti ikut turutan. Kalau sini nombor 1, bawah sikit nombor 2. Bawah sikit nombor 3, bawah sikit nombor 4, bawah sikit nombor 5, sini nombor 6. Dia ikut turutan turun bawah. Dia tak berterabur tau. Sini nombor 1. Tiba-tiba kat bawah ni nombor 2 tak. Ni nombor 2 tak. Dia mesti ikut turutan. So, kamu nak senang, kamu tanda. Nombor 1 kamu dah jawab, tanda. So, kamu baca bawah. Okey, boleh? Okey, ini jawapan dia. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di dalam peti sejuk. Okey. Alhamdulillah, dah selesai. So, kalau kamu tak sempat tadi, kamu boleh patah balik, tengok balik video Ustazah yang tadi. Okey, boleh? Okey, Alhamdulillah. Tahniah semua anak murid Ustazah yang berjaya ikuti kelas hari ini. Syabas, kamu anak hebat. Kenapa Ustazah kata hebat? Sebab kamu bersungguh-sungguh nak belajar. Walaupun tak nampak muka Ustazah, tapi sungguh-sungguh tengok. Okey, Ustazah ucapkan tahniah. Yang selalu hantar kerja Ustazah pun Ustazah ucapkan tahniah. Nanti buka sekolah Ustazah bagi hadiah. Nak hadiah tak? Okey, tak apa. Yang penting kamu belajar, kamu buat apa yang Ustazah ajar. Kamu faham. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa kerja sekolah. Bye. Assalamualaikum.